Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan sukacitanya, pihak Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik AINO, Universiti Sains Malaysia menganjurkan program Jom Nano-Nano di AINO secara maya bermula 26 hingga 28 September 2022 sempena sambutan Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia dengan sokongan daripada Pusat Nanoteknologi Kebangsaan serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Hari ini merupakan hari kedua program Jom Nano-Nano di AINO dijalankan. Sebagai usaha untuk menggalakkan percambahan idea dalam kalangan penuntut ilmu daripada sekolah menengah tentang kebaikan dan kekurangan mengaplikasikan nanoteknologi, pertandingan penulisan esei nanoteknologi telah dijalankan bertemakan dunia dengan kewujudan dan tanpa kewujudan nanoteknologi. Para peserta daripada sekolah menengah perlu menulis esei dalam bahasa Melayu dalam lingkungan 1000 hingga 1500 patah perkataan. Kriteria penilaian termasuk kandungan berteraskan tema pertandingan, penggunaan bahasa dalam esei, struktur penyampaian esei, serta kreativiti dan pengolahan esei. Terdapat 6 pemenang yang terdiri daripada tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga serta 3 pemenang sagu hati. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan semua peserta pertandingan penulisan esei nanoteknologi. Nurliana Nabila binti Muhammad Abdul Ghani, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab 1. Karis Lee Hui En, pelajar Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chanwa. Mega Darshini, anak perempuan Ashok Kumar, pelajar SMK Sultan Ismail. Asfa Akalil bin Zuraimi, pelajar SMK Perlis. Muhammad Salahuddin bin Zainal Abidin, pelajar Mahat Tahfiz Sains Darul Aman. Muhammad Akil Wazif bin Saiful Khazimi daripada Mahat Tahfiz Sains Darul Aman. Muhammad Syahmi bin Muhammad Sobri, pelajar Mahat Tahfiz Sains Darul Aman. Liao Chongye, pelajar Sekolah Menengah Sains Banting. Sutarasanan anak lelaki Rama Murti, pelajar SMK Methodist. Kalpana Sri, anak perempuan Sri Kirush Namurti, pelajar SMK Puteri. Muhammad Nur Azrul bin Jasman, pelajar SMK Datuk Sed. Muhammad Ziyad bin Azlan, pelajar Mahat Tahfiz Sains Darul Aman. Dan Kalaya Rasu, anak lelaki Gunalan, pelajar SMK Sultan Abdul Aziz. Nur Alia A binti Hasmardi, pelajar MRSM Balik Pulau. Nur N Hatfina Kaisara binti Mat Sahat, pelajar SMK Muazzam Shah.
Seterusnya, mari kita dengarkan 6 esei terbaik yang telah dipilih antara peserta yang bertanding. Esei terbaik dikarang oleh Liao Chongye, pelajar sekolah menengah Sains Banting. Selamat sejahtera semua. Nama saya Nanoteknologi. Sudah pasti ramai antara kalian yang mengetahui dan mendengar nama saya. Saya pernah muncul di filem-filem seperti Avengers dan Black Panther, di mana saya digunakan dalam pembinaan perisai Iron Man dan Black Panther. Namun begitu, tak kenal maka tak cinta. Saya tetap akan memperkenalkan diri saya. Konsep saya diasaskan oleh ahli fizik Richard Feynman menerusi satu ceramah bertajuk There's Plenty of Room at the Bottom yang disampaikan kepada Persatuan Fizikal Amerika di Caltech 29 Disember 1959. Beliau telah menggambarkan satu proses di mana para saintis mampu memanipulasi dan mengawal atom dan molekul. Richard Feynman boleh dikatakan sebagai ayah kepada saya. Saiz saya sangatlah kecil. Sebagai gambaran, 1 inci mempunyai 25,400,000 nanometer. Dalam ayat yang ringkas, saya merupakan sains, kejuruteraan dan teknologi yang dijalankan pada skala nano, iaitu kira-kira 1 hingga 100 nanometer. Saya telah diaplikasikan dalam banyak aspek teknologi di dunia seperti perubatan dan penjibatan tenaga. Kewujudan saya telah membolehkan tamadun manusia berkembang dengan lebih pesat. Hal ini telah membuatkan saya berfikir, apakah akan terjadi jika dunia ini sekiranya satu wujud atau tidak wujud. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita perlu mengetahui tentang kegunaan nanoteknologi terlebih dahulu. Antaranya, saya dapat menghasilkan panel solar yang mampu menyerap cahaya dengan lebih efisien. Saya juga dapat menurunkan kos serta menghasilkan turbin angin yang lebih kuat dan ringan. Selain itu, saya juga dapat mengurangkan kesan sampingan yang dialami oleh pesakit yang sedang melalui rawatan penyakit kronik seperti kanser. Ini dapat direalisasikan apabila partikel nano telah dimanfaatkan, menyebabkan ubat-ubatan yang digunakan hanya menyasarkan sel yang dijangkiti dan bukan seluruh badan. Tambahan pula, saya juga dapat meningkatkan kecekapan peranti pengimejan dengan menggunakan bahan nano yang bervariasi. Penggunaan saya juga dapat dilihat dalam terapi jan dan rawatan luka. Peranan saya dalam meningkatkan kualiti air dan kualiti udara juga amat penting. Sebagai contohnya, partikel nano yang unik diterapkan dalam membran penapisan membolehkan sisa kimia dan perindustrian ditapis secara TCE dari sungai dan air tanah. Penggunaan saya dalam filtrasi air bukan sahaja lebih efektif, malah lebih murah. Dalam aspek kualiti udara pula, membran yang disalut dengan bahan nano seperti grafin oksida digunakan untuk menapis bahan pencemar dalam udara. Terdapat juga kajian yang bertujuan untuk memantapkan keupayaan pemangkin yang boleh meminimumkan implikasi bahan pencemar udara yang dihasilkan oleh pendinginan hawa di kereta. Pemangkin tersebut mempunyai partikel nano yang membekalkan jumlah luas permukaan yang banyak untuk membolehkan bahan kimia bertindak balas dengannya. Jelas bahawa saya mempunyai banyak peranan dalam pembangunan dan perkembangan manusia dalam kehidupan seharian mereka. Dengan kewujudan saya, manusia dapat mencari lebih banyak cara untuk merawat penyakit seperti bara otak. Hal ini dapat dilihat apabila teknologi yang membolehkan terapi kanser mempunyai keupayaan penyelesaian yang lebih baik dan cekap. Terdapat juga ejen kontras pengimejan yang berasaskan nano seperti ejen kontras berdasarkan gadolinium yang dapat meningkatkan pengesanan tumor. Secara langsung, lebih banyak insan yang boleh mendapatkan rawatan kanser pada peringkat yang awal kerana pengesanan yang efektif dan lebih tepat. Kadar kematian juga dapat diturunkan. Saya juga membolehkan manusia menangani masalah pencemaran dengan lebih kondusif. Penggunaan saya mampu membekalkan lebih banyak sumber air yang jernih. Kualiti udara juga dapat dimantapkan melalui penggunaan nanoteknologi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti hidup manusia kerana kekurangan orang yang menjangkiti penyakit respiratori seperti bronkitis dan asma. Walau bagaimanapun, saya juga mempunyai kekurangan dan kelemahan.
banyak impak yang major akan berlaku jika saya disalahgunakan. Sebagai contoh, memanipulasikan partikel boleh mencederakan orang ramai jika kumpulan pengganas menggunakan teknologi saya untuk menghasilkan senjata biologi atau atom yang halus dan tidak dapat dikesan. Partikel-partikel pada skala nano juga boleh mencederakan manusia. Akibat saiz yang terlalu kecil, mereka berpotensi untuk melepasi halangan darah otak yang akan menyebabkan keracunan dan kesan neurologi yang tidak diingini. Para saintis juga meresahkan senario yang dikenali sebagai Grey Goo. Teori ini merujuk kepada robot-robot nano yang melakukan replikasi diri serta pengklonan lalu memakan keseluruhan dunia organik sehingga meninggalkan goo kelabu. Saya juga boleh memberikan implikasi kepada ekonomi manusia. Hal ini demikian kerana saya mampu menggantikan banyak pekerjaan dalam bidang perubatan dan bidang penjanaan tenaga. Nilai minyak dan bahan-bahan tidak boleh diperbaharui juga akan berkurang akibat kemunculan lebih banyak tenaga alternatif dan efisien. Nilai emas dan perak juga boleh akan terkesan kerana bahan-bahan tersebut boleh dihasilkan melalui manipulasi molekul dan bukan melalui penggalian. Berbalik kepada persoalan saya, apakah yang akan terjadi jika di dunia ini sekiranya satu wujud atau tidak wujud? Saya mampu membolehkan manusia untuk berkembang pesat dalam banyak aspek. Bidang perubatan dapat berkembang dan purata jangka hayat manusia juga akan dapat ditingkatkan. Manusia juga dapat hidup dalam persekitaran yang bebas pencemaran dan isu seperti krisis air dapat dielakkan. Secara langsung, Maklumat Pembangunan Mampan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-6 iaitu berkaitan dengan air yang bersih dapat dicapai melalui penggunaan saya. Generasi muda juga akan membesar dalam dunia yang menggunakan bahan tenaga alternatif seperti rumah berpanel solar dan kereta elektrik. Akan tetapi, kewujudan saya juga berisiko menjadikan kehidupan manusia menjadi huru-hara. Penyalahgunaan teknologi saya akan menyebabkan lebih banyak manusia cedera dan kehilangan nyawa. Kebolehan saya dalam penghasilan senjata yang kemusnahan besar-besaran akan menyebabkan negara yang lebih maju menindas negara yang kurang. Hierarki sosial juga akan wujud dengan masyarakat yang menggunakan saya dengan tidak beretika. Hal ini dikatakan demikian kerana saya mampu mengubah genetik manusia. Masyarakat yang berpendapatan tinggi akan menjadi lebih bijak akibat penggunaan nanoteknologi dan akan membesarkan jurang antara masyarakat berpendapatan sederhana yang akan dikatakan sebagai manusia yang biasa. Segelintir masyarakat juga akan tertekan dalam keupayaan ekonomi kerana mereka bakal kehilangan pekerjaan mereka. Sudah terang lagi bersuluh bahawa saya mempunyai banyak kebaikan dan keburukan. Penggunaan saya perlu menghadkan kepada beberapa sektor tertentu dan teknologi saya tidak patut didedahkan kepada masyarakat. Masih terdapat banyak misteri tentang saya yang perlu dikaji oleh para penyelidik supaya dapat menimbang faedah dan kenistaan saya. Oleh itu, kerajaan dan para saintis perlu mengadakan inisiatif untuk mencari equilibrium dinamik supaya saya boleh memanfaatkan manusia dan pada masa yang sama tidak memberikan impak yang buruk kepada manusia. Saya berharap agar penemuan saya hanya membawa kebahagiaan kepada manusia dan bukan kesengsaraan. Esei terbaik kedua dikarang oleh Kalpana Sri, anak perempuan Sri Krishnamurti, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri, Seremban Negeri Sembilan. Dalam meniti arus modernisasi dan globalisasi, semua negara di seantara dunia sedang rancak menggerakkan usaha mengembangkan teknologi dan kemahiran bagi menjayakan revolusi industri 4.0. Rentetan daripada itu, semua negara dari setiap penjuru dunia sedang berlumba-lumba untuk membuat penemuan baharu supaya negara masing-masing tidak tertinggal untuk muncul sebagai negara yang maju. Salah satu daripada penemuan moden yang banyak mengubah kualiti kehidupan manusia menerusi sumbangannya kepada kemajuan dalam pelbagai bidang pada abad ini ialah bidang nanoteknologi. Anda mungkin tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan nanoteknologi? Konsep nanoteknologi telah pertama kali diperkenalkan oleh Richard Feynman, seorang ahli fizik Amerika, pada 29 Disember 1951 ketika beliau bersyarah pada mesyuarat tahunan Persatuan Fizika Amerika di Institut Teknologi California.
Dalam kuliah masih terdapat banyak ruang di bawah, there's plenty of room at the bottom. Yang begitu terkenal itu, Richard Feynman telah memperkenalkan asas konsep untuk bidang yang kini dikenali sebagai nanoteknologi. Beliau telah membayangkan suatu hari apabila sesuatu objek boleh diperkecilkan, sejumlah besar maklumat boleh dikodkan semula ke ruang yang semakin kecil dan jentera-jentera moden boleh dicipta dengan lebih kecil dan lebih padat. Walau bagaimanapun, istilah nanoteknologi hanya ditakrifkan buat pertama kali pada tahun 1974 oleh seorang profesor dari University Science Tokyo, Norio Taniguchi, dalam kertas kerjanya yang dinamakan mengenai konsep asas nanoteknologi. Menurut beliau, nanoteknologi didefinisikan sebagai pemprosesan, pemisahan, penyatuan dan pengubahan bentuk bahan melalui satu atom atau satu molekul. Namun, nanoteknologi moden yang benar bermula pada tahun 1981, hampir 41 tahun yang lalu, apabila mikroskop terowong perimbasan STM yang dicipta oleh Gerd Binnig dan Heinrich Rohrer membenarkan para saintis dan jurutera melihat dan memanipulasi atom individu. Kini, nanoteknologi lebih dikenali sebagai lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baharu daripada benda-benda yang sudah ada pada skala nano, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Ramai golongan penyelidik yang sentiasa membuat kajian untuk memperkasakan bidang nanoteknologi dalam pelbagai sektor negara mereka secara meluas, terutamanya sektor kesihatan dan pertanian dalam jangka masa yang terdekat supaya negara mereka sama setaraf dengan negara-negara lain yang moden dan canggih, bak kata peribahasa Melayu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana penggunaan nanoteknologi mempunyai kebaikannya yang tersendiri serta mampu mengubah kehidupan manusia secara positif. Soalnya, apakah kebaikan pengaplikasian nanoteknologi sehingga menjadikannya sebuah ilmu yang ingin diimplementasikan dalam semua bidang pada zaman ini? Menjengah idealisme yang pertama, bidang nanoteknologi berupaya untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti sektor kesihatan di negara kita. Pada hari ini, nanoteknologi telah pun mula digunakan secara meluas dalam sektor kesihatan bagi tujuan meningkatkan tindak balas sistem imun pesakit. Perkara ini sangat penting bagi pencegahan dan rawatan untuk pesakit-pesakit yang menderita akibat penyakit-penyakit berjangkit serta penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sebagai contoh, pengaplikasian nanoteknologi dalam sektor kesihatan membolehkan para doktor mengesan penyakit-penyakit yang serius dan membimbangkan seperti kanser. Bukan itu sahaja, pengaplikasian nanoteknologi dalam sektor kesihatan juga menjadikan rawatan kanser lebih efektif berbanding teknologi-teknologi yang digunakan sebelum ini. Perkara ini dikatakan sebegini kerana nanoteknologi membolehkan pakar-pakar kesihatan negara yang ingin merawat kanser menggunakan partikel nano untuk menyiasat tumor, meningkatkan pengimejan perubatan dan meningkatkan sistem penyampaian ubat. Jelaslah bahawa pengaplikasian nanoteknologi dalam sektor kesihatan dapat mengawal penyakit-penyakit berjangkit maupun penyakit kronik serta meningkatkan kualiti hidup rakyat di setiap penjuru dunia. Melabuh ke pangkalan isi yang seterusnya, bidang nanoteknologi juga dapat memberi sumbangan yang signifikan kepada kemajuan sektor pertanian negara. Negara kita merupakan salah satu daripada 10 negara yang merupakan pengeluar utama getah asli dunia serta mengeksport minyak sawit ke hampir 160 negara. Rentetan daripada pengaplikasian nanoteknologi dalam sektor pertanian, pengeluaran getah serta minyak sawit negara boleh dipertingkatkan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana produk-produk yang dicipta bagi tujuan menyuburkan tanaman melalui nanoteknologi seperti baja nano dan racun perosak nano dapat digunakan untuk menggantikan baja dan racun perosak sedia ada. Kesannya, produktiviti negara kita akan meningkat seiring dengan keluaran dalam negara kasar negara kita. Secara tidak langsung, ekonomi negara kita akan meningkat dan pendapatan para petani yang menggunakan nanoteknologi juga meningkat. Justeru, bekalan makanan negara tidak terancam dan negara kita tidak akan berisiko untuk menghadapi krisis makanan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengaplikasian nanoteknologi dalam sektor pertanian dapat meningkatkan produktiviti sektor ini dan pengeluaran hasil tanaman.
Menjengah idealisme yang terakhir, bidang nanoteknologi juga menyumbang kepada kelestarian alam sekitar sejagat. Sejak mutakhir, isu alam sekitar sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap 4 penjuru dunia. Memang tidak dapat dinafikan bahawa isu-isu berkaitan alam sekitar sama ada di tanah, air ataupun udara menimbulkan pelbagai masalah lain yang akan menjejaskan keselesaan dan membahayakan penghuni dunia termasuk hidupan liar. Tamsilnya, bencana alam, keancaman flora dan fauna serta kemudaratan kepada kesihatan manusia. Hanya beberapa bulan yang lalu, kawasan Semenanjung Malaysia telah dilanda oleh banjir yang meragut sekurang-kurangnya 19 nyawa dan menyebabkan kehilangan beberapa orang. Kejadian ini telah membuka mata setiap pihak mengenai kepentingan memperbaharui teknologi sedia ada kepada nanoteknologi bagi mengatasi ataupun sekurang-kurangnya mengurangkan kesan banjir supaya orang ramai tidak terjejas lebih teruk daripada banjir. Melalui nanoteknologi, sistem tebatan banjir yang lebih berkesan bagi menangani masalah banjir yang bukan sahaja menyebabkan kemusnahan dan kerugian pada skala yang besar, malah mengakibatkan kehilangan nyawa manusia dan binatang. Lebih-lebih lagi, mesin-mesin baharu hasil ciptaan nanoteknologi yang sememangnya lebih efisien dan merasa alam dapat mengurangkan pelepasan sisa-sisa kimia ke sekeliling dan melindungi alam sekitar yang dikongsi bersama-sama daripada pencemaran. Natijahnya, penggunaan nanoteknologi dalam kehidupan kita dapat memastikan isu-isu alam sekitar, terutamanya banjir yang sering melanda negara kita, dapat dikawal dengan lebih efektif. Jelaslah bahawa keindahan dan kelestarian alam sekitar dapat diwujudkan melalui penggunaan nanoteknologi. Jika ditinjau dari sudut yang lain pula, bidang nanoteknologi juga mempunyai kekurangannya. Antara kekurangan perkembangan nanoteknologi ialah bidang ini agak mahal. Perkara ini disebabkan oleh faktor nanoteknologi sukar diciptakan. Kesannya, pengaplikasian nanoteknologi dalam pelbagai industri menelan kos yang terlalu tinggi untuk dibiayai dan membebankan pengguna. Walaupun ada juga pihak yang mampu mengimplementasikan nanoteknologi dalam bidang yang diceburi, malangnya mereka terpaksa menghadapi cabaran dari segi permintaan dari para pengguna. Hal ini dikatakan sedemikian kerana penggunaan nanoteknologi secara automatik menyebabkan produk yang dihasilkan dipasarkan pada harga yang tinggi. Secara tidak langsung, kos perkembangan nanoteknologi yang tinggi menyebabkan segelintir masyarakat enggan membeli produk yang dicipta melalui nanoteknologi kerana mereka berasa bahawa pembelian itu mahal dan tidak berbaloi. Ironinya, tidak dapat dinafikan bahawa pengaplikasian bidang nanoteknologi dalam industri-industri tidak begitu ideal kerana kosnya yang melambung tinggi. Tambahan pula, perkembangan nanoteknologi juga berkemungkinan besar menyebabkan kehilangan peluang pekerjaan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana perkembangan nanoteknologi menyebabkan banyak perkara yang sebelum ini memerlukan tenaga manusia digantikan dengan mesin-mesin moden yang canggih. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, bidang nanoteknologi mampu meningkatkan pendapatan para petani yang memanfaatkan bidang nanoteknologi dalam sektor pertanian. Walau bagaimanapun, akibat kos pengaplikasian nanoteknologi yang terlalu tinggi, ramai petani tradisional yang tidak dapat bermanfaat daripadanya. Situasi ini berpunca daripada tindakan orang ramai yang akan lebih yakin serta memberi sokongan penuh pada golongan petani yang menggunakan nanoteknologi dalam pertanian berbanding para petani yang menggunakan teknologi sedia ada yang dianggap kurang canggih. Kesannya, pendapatan golongan petani yang menggunakan teknologi sedia ada akan terjejas akibat pilihan masyarakat yang lebih rela mengeluarkan wang berlebihan untuk mendapatkan produk pertanian nanoteknologi. Maka, nyatalah di sini bahawa perkembangan nanoteknologi berkemungkinan besar menyebabkan kehilangan peluang pekerjaan. Beralih kepada kekurangan pengaplikasian nanoteknologi yang terakhir, pengaplikasian nanoteknologi dalam kehidupan seharian kita juga didapati berpotensi untuk mendatangkan kesan buruk baharu kepada alam sekitar sekaligus membahayakan kesihatan manusia. Hal ini dikatakan sedemikian kerana zarah nanopartikel yang terapung di udara tidak boleh diurai. Untuk memburukkan keadaan ini, kajian-kajian yang telah dilakukan ke atas haiwan-haiwan makmal telah menunjukkan beberapa kesan negatif dalam pengaplikasian nanoteknologi. Penemuan-penemuan terkini juga ada menunjukkan bahawa sesetengah partikel nano mengakibatkan kerosakan paru-paru tikus dan beberapa kajian juga mendapati bahawa tiub nanokarbon yang berbentuk serupa dengan gentian asbestos menyebabkan
Mesotelioma, sejenis kanser yang berkembang dalam lapisan yang meliputi permukaan luar beberapa organ badan dalam paru-paru tikus. Selain itu, terdapat juga kajian yang menunjukkan bahawa partikel nano lain berkemampuan untuk menyebabkan kerosakan otak dalam ikan-ikan serta anjing-anjing yang dikaji. Tidak dapat disangka lagi bahawa pengaplikasian nanoteknologi mempunyai potensi untuk membahayakan kesihatan manusia serta mengancam kelangsungan kehidupan manusia pada masa hadapan. Sebelum mata pena diskusi melabuhkan noktahnya, jelaslah bahawa nanoteknologi merupakan suatu cabang ilmu yang sangat berpotensi untuk membangunkan dan memajukan negara kita. Pihak-pihak berkenaan dengan pengaplikasian nanoteknologi secara menyeluruh pada masa akan datang haruslah melakukan kerjasama penyelidikan peringkat antarabangsa mengenai penggunaan nanoteknologi secara selamat dalam kehidupan kita. Penggunaan nanoteknologi secara maksimum pada masa hadapan membolehkan kita mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang berwawasan dan berteknologi tinggi. Ingatlah, manusia yang menciptakan teknologi, tetapi teknologilah yang membantu manusia lebih banyak. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menyokong dasar dan strategi nanoteknologi negara 2021-2030 yang bermatlamat untuk mentransformasikan negara kita kepada pengguna teknologi kepada pembangun teknologi. Esei terbaik yang ketiga dikarang oleh Caris Lee Hui En, pelajar sekolah menengah jenis kebangsaan Changhua, Seremban. Dalam dunia yang semakin berkembang, nanoteknologi merupakan satu topik yang sering dibincangkan oleh masyarakat. Tetapi, apakah itu nanoteknologi? Adakah ia makhluk asing? Bukan. Adakah ia objek yang mempunyai ajaib? Bukan.
bukan? Jawapannya ialah nanoteknologi merupakan objek yang menggunakan peluasan sains dalam skala nano. Objek ini sangat kecil sehingga menumpukan jirim-jirim pada saiz antara 1 hingga 100 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 10 kuasa negatif 9 meter. Nanoteknologi menghasilkan produk bersifat baharu yang berbeza dan lebih berkesan daripada bahan yang sama dalam keadaan pukal yang lebih besar atau atom yang lebih kecil. Contohnya, bahan-bahan legap menjadi luksina, bahan-bahan stabil menjadi bahan bakar, pepejal menjadi cecair pada suhu bilik dan penebat menjadi konduktor. Nanoteknologi berjaya menghasilkan alat-alat solid dan lotion-lotion pelindung cahaya matahari yang lebih baik dan juga seluar kalis air. Apakah kepentingan nanoteknologi kepada manusia yang sering dibincangkan oleh masyarakat? Dengan kewujudan nanoteknologi, kemajuan ekonomi dapat meningkat. Nanoteknologi memajukan urusan sektor pertanian dengan mempercepatkan proses pengeluaran hasil tanaman dan penghasilan produk hiliran melalui keluaran dalam negara kasar atau dikenali sebagai KDNK bagi peningkatan produktiviti dan mutu keluaran hasil tanaman. Sebagai contoh, bahan biopestisid, baja dan bahan salutan. Nanoteknologi membantu mengawal organisma perosak seperti bakteria dan serangga. Seperti nanobiopesticide, sebatian biologi terutamanya aloin dari pokok aloe vera digunakan sebagai ejen enkapsulasi kepada garam argentum untuk membentuk sebatian nanopartikel yang stabil yang diserap oleh organisma perosak dengan lebih optimum. Kemudian, ia mengurangkan penggunaan racun perosak toksik. Nanoteknologi juga digunakan dalam pemprosesan dan penghasilan sebatian baja yang berskala nano. Antara baja nano yang sedang dikaji adalah baja urea hydroxyapatite (HA). HA merupakan sebatian bioseramik yang digunakan dalam aplikasi perubatan dan pergigian untuk penyaluran sebatian nutrien seperti kalsium, fosfat dan mineral lain secara perlahan kepada tulang dan tisu mamalia. Sumber nutrien iaitu urea diformulasi dengan bahan nano HA meningkatkan luas permukaan interaksi dan melepaskan nitrogen secara perlahan kepada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh sifat ikatan kimia antara nitrogen dalam urea dengan HA. Kehadiran cas di dalam baja nano HA juga mampu menarik ion nitrat agar boleh dimanfaatkan oleh bahagian tumbuhan iaitu akar dan daun. Selain itu, nanoteknologi amat berguna dalam kesihatan manusia. Jin rosak dengan jin normal untuk dimasukkan ke dalam nukleus sel manusia yang rosak dengan partikel nano. Dengan itu, bermulanya proses regeneratif. Jin rosak dibaiki dengan jin normal dan banyak penyakit kronik yang disebabkan oleh faktor genetik dapat dielakkan. Contohnya, penyakit jantung. Nanoteknologi digunakan dalam bidang farmasi. Partikel nano seperti tiub karbon nano (CNT) digunakan dalam rawatan onkologi kemoterapi. CNT membawa ubat anti-kanser dalam saiz yang halus dan seterusnya disampaikan ke bahagian sel-sel kanser sahaja. Ubat bunuh sel kanser tidak menjejaskan sel normal lain. Penyakit dapat dirawat dengan berkesan dan kesan sampingan dikurangkan. Seterusnya, nanoteknologi boleh digunakan dalam aplikasi teknologi maklumat. Nanoteknologi digunakan untuk mencipta chip komputer dan peranti elektronik lain yang bersaiz nano. Ia membolehkan komputer, telefon bimbit dan bahan elektrik lain berfungsi. Dengan itu, sistem komunikasi boleh dimajukan. Manusia boleh menghubungi dan berinteraksi sesiapa secara jarak jauh untuk mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan perpaduan. Contoh aplikasi ialah WeChat, WhatsApp dan Telegram. Sistem pembelajaran menjadi lebih mudah. Murid-murid boleh belajar dalam talian melalui e-pembelajaran. Murid-murid dapat menyiapkan kerja rumah yang ditetapkan oleh guru. Contohnya, dalam era COVID-19, murid-murid boleh belajar melalui aplikasi D5, Google Meet, Zoom, EduWeb dan Google Classroom. Dengan penggunaan nanoteknologi, manusia boleh mencari apa-apa yang dikehendaki. Manusia boleh mencari ilmu sains dan geografi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Mereka juga dapat mencari video dan lagu yang digemari untuk mengurangkan stres. Misalnya, YouTube, Google, Jokes dan Spotify. Aplikasi nanoteknologi mewujudkan peluang pekerjaan.
Hal ini demikian kerana perdagangan dalam talian dapat dijalankan. Manusia boleh membeli barang secara maya. Sebagai contoh, Shopee, Carousel dan Etsy. Dengan itu, kadar pengangguran dikurangkan dan pendapatan negara meningkat. Siaran langsung boleh dijalankan dengan pembantuan satelit oleh nanoteknologi. Misalnya, siaran langsung badminton dan Tokyo Olimpik yang dianjurkan pada tahun 2021. Di samping itu, nanoteknologi amat berguna dalam projek perumahan. Cat rumah yang menggunakan teknologi nano memberikan akibat membersihkan dengan sendiri. Nanoteknologi digunakan pada seramik yang mempunyai pelbagai lapisan dan keselesaan yang tersendiri. Walaupun nanoteknologi memberikan banyak manfaat kepada kita, tetapi ia boleh memberikan efek negatif kepada kita. Antaranya, potensi partikel nano boleh memudaratkan kesihatan manusia dan alam sekitar. Pendedahan partikel nano seperti cat, kosmetik dan produk kesihatan boleh menyebabkan gangguan terhadap kesihatan manusia seperti menyebabkan jerawat dalam muka manusia oleh sebab mengganggu organisma dalam muka untuk bernafas. Antara bahan partikel nano seperti fluorin, tiup karbon nano, partikel nano tak organik, partikel nano organik dan dot kuantum yang disedut boleh termendap di dalam salur darah selepas menembusi ke semua mekanisme perlindungan pernafasan. Kemudian, ia dialihkan ke dalam pelbagai organ dan berkumpul di tapak yang khusus. Ia juga boleh bergerak sepanjang saraf penghidupan dan menembusi secara langsung ke saraf otak. Kesan kenefrotoksikan dalam reproduksi dan kesan genotoksik telah menyebabkan tindak balas granulomas, fibrosis dan tumor pada paru-paru. Kesan bahan seperti titanium dioksida menunjukkan sifat toksik yang tinggi dalam saluran pernafasan pada skala nano. Industri minyak dan gas, pembuatan deterjen dan aktiviti penyaluran logam adalah antara aktiviti bagi pelepasan bahan partikel berskala nano. Nanopartikel perak seperti agen anti-mikrob boleh membahayakan mikrob berfaedah apabila longgar dalam alam sekitar. Bahan-bahan yang memasuki bahagian bawah rantaian makanan mempunyai tabiat yang memberi pengaruh kepada organisma, termasuklah orang jauh lebih tinggi rantai makanan. Aplikasi nanoteknologi memberikan banyak kebaikan tetapi juga ada kelemahannya. Wahai rakan-rakan, sebarang kalian boleh berfikir apakah kelemahan nanoteknologi? Nanoteknologi yang menggunakan chip yang kecil semakin berkurangan pada masa kini. Oleh itu, ia tidak akan wujud pada masa akan datang. Media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter tidak wujud. Hal ini juga menyebabkan bahan elektronik seperti telefon bimbit dan komputer tidak diwujudkan. Walaupun manusia tidak akan menjadi golongan berkepala tunduk, tetapi tidak boleh menghubungi sesiapa secara jarak jauh. Mereka hanya boleh berkomunikasi secara bersemuka, tetapi perlu pergi ke tempat yang hendak dituju. Penyampaian maklumat menjadi lebih lambat. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh mendapat maklumat yang dikehendaki. Ekonomi negara turut terjejas. Hal ini kerana perdagangan dalam talian dan urusan perbankan tidak boleh dijalankan dengan cepat. Dengan itu, kadar pengangguran dalam kalangan pekerja meningkat dan sumber pendapatan negara dikurangkan. Manusia hanya boleh menjalankan kegiatan ekonomi seperti yang ada pada masa lampau. Sistem pengangkutan turut terjejas. Trafik jalan raya tidak berfungsi. Tiada lagi aplikasi nanoteknologi yang menyebabkan kemalangan berlaku. Kenderaan seperti MRT, LRT, kereta dan bas tidak berfungsi dan manusia hanya boleh berjalan kaki. Ini meningkatkan beban manusia dan membazir masa manusia. Dunia tanpa nanoteknologi menyebabkan siaran langsung tidak boleh dijalankan. Dengan itu, manusia hanya boleh pergi ke stadium untuk menyaksikan. Natijahnya, bab kata pepatah, ada bukit, ada paya. Nanoteknologi mempunyai banyak faedah, tapi ada kekurangannya. Kita haruslah menggunakan nanoteknologi dalam hal-hal yang bermanfaat dan tidak menyalahgunakannya. Bagi mengatasi kelemahan nanoteknologi, masyarakat perlulah mempunyai kesedaran bahawa nanoteknologi semakin berkurangan. Tenaga alternatif yang bersifat menstrui alam seperti tenaga angin, suria dan air amat digalakkan. Inovasi baru juga perlu digalakkan untuk menggantikan kekurangan nanoteknologi. Maju nanoteknologi, pemacu negara. Esei terbaik yang seterusnya dikarang oleh Muhammad Nur Azrul bin Jasman, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Seri Yongping, Johor. Nanoteknologi melangkaui lewat abad ke-19 apabila sains koloid mula-mula berakar umbi.
walaupun tidak dirujuk sebagai nanoteknologi ketika itu, teknik-teknik yang sama masih diterima guna pada hari ini untuk mensintesiskan banyak daripada bahan-bahan pada saiz nanometer. Sebutan pertama bagi sesetengah konsep nanoteknologi adalah masih terdapat banyak ruang di bawah. Konsep ini pertama kali disampaikan oleh ahli fizik Richard Feynman di Caltech pada 29 Disember 1959. Istilah nanoteknologi ditakdirkan pertama kali oleh Norio Taniguchi. Beliau merupakan seorang profesor Universiti Sains Tokyo. Istilah nanoteknologi digunakan pada tahun 1974 dalam kertas kerjanya mengenai konsep asas nanoteknologi. Takrif nanoteknologi diperiksa semula oleh Dr. Eric Drexler. Beliau mempromosikan maksud nanoteknologi dalam beberapa aspek seperti fenomena-fenomena dan peranti skala nano melalui ucapan-ucapan dan buku-bukunya. Kemajuan nanoteknologi dapat dilihat pada 1980 dengan dimajukan melalui dua perkara iaitu kelahiran sains kelompok dan penciptaan mikroskop penerowangan imbasan STM. Dengan kewujudan dua perkara ini berjaya membuka lembaran baru dalam penggunaan nanoteknologi ini. Pada tahun 1986, penemuan fluorin dan nanotube karbon. Beberapa teknologi berjaya dikenal pasti untuk memperkenalkan nanoteknologi kepada dunia. Dua versi teknologi iaitu mikroskop daya atom dan mikroskop terowong imbasan. Antara kebaikan nanoteknologi berjaya menjadi penyumbang besar dalam kehidupan harian umat manusia. Antara kebaikan nanoteknologi adalah ia merupakan komponen strategik baru bagi ekonomi yang berteraskan pengetahuan. Penggunaan nanoteknologi ini berkembang pesat di beberapa buah negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun, United Kingdom dan Jerman. Negara maju ini telah melaksanakan inisiatif nanoteknologi nasional semenjak bermulanya Alaf Baru yang lalu. Kebanyakan negara Asia Pasifik seperti Korea, China, Taiwan dan Australia telah meletakkan nanoteknologi dalam perancangan sains teknologi masing-masing. Pada masa ini, terdapat 500 syarikat nanoteknologi, hampir 300 jabatan universiti terlibat dan RM9.2 bilion telah dilaburkan di Amerika Syarikat, Jepun dan Eropah. Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Eropah Timur telah melaksanakan penyelidikan pembangunan dan pengkomersialan nanoteknologi melalui pelancaran inisiatif nanoteknologi nasional semenjak tahun 2000 termasuk Amerika Syarikat, Jepun dan Jerman. Seterusnya, pada tahun 2004, Asia Nano Forum (ANF) telah ditubuhkan. Ia merupakan persatuan nanoteknologi di Asia di mana 13 ekonomi Asia telah menjadi ahli termasuk Jepun, Korea, Taiwan, Hong Kong, New Zealand, Australia, Malaysia, India, Indonesia dan Vietnam. ANF telah mengadakan persidangan setiap tahun. Malaysia telah sudah dipilih untuk menjadi tuan rumah kepada persidangan ANF keempat di Pusat Dagangan Dunia Putera Kuala Lumpur sekali bersama penganjuran Nanotech Malaysia 2007 dan pertama pada 29, 32 November dan 1 Disember 2007. Sering dengan perkembangan zaman, nanoteknologi berkembang dengan pesat dan telah menghasilkan produk yang merentasi semua sektor. Perkembangan nanoteknologi meliputi industri tekstil hingga elektronik. Antara produk nano yang berjaya dikomersialkan ialah bahan berstruktur logam, polimer dan seramik, mangkin, fabrik kalis kotoran, bahan pegadang matahari, bahan pengikat gigi, dawat bercetak resolusi tinggi, paparan kamera digital, televisyen paparan rata dan cakera keras komputer muatan tinggi. Selain itu, antara kebaikan nanoteknologi ini adalah dari aspek perubatan. Penggunaan nanoteknologi dalam bidang perubatan memainkan peranan yang penting. Penggunaan nanoteknologi diramalkan mampu membaik pulih molekul dalam badan manusia, memusnahkan sel kanser yang mula tumbuh, membuang toksin dalam badan dan melambatkan proses penuaan sel manusia. Kesan perkembangan nanoteknologi berjaya menghantar ubat-ubatan ke dalam tubuh badan dengan lebih efektif. Ini mempercepatkan lagi proses penyembuhan kerana ubat berjaya dihantar ke kawasan yang diperlukan dalam tubuh. Sebagai contoh, dalam dendrit terolah nano bukan lagi sesuatu yang mustahil. Dendrit sepertinya juga boleh mengangkut DNA ke dalam sel untuk terapi gen. Pengubahsuaian skala nano pada permukaan implan boleh meningkatkan ketahanan permukaan melalui ikatan yang lebih kuat. Saintis telah mencipta robot nano yang boleh merentasi salur darah
ke dalam otak untuk menghantar ubat untuk memusnahkan tumor secara berkesan. Para penyelidik Amerika Syarikat telah membentuk nanoshells. Nanoshells adalah butiran kecil kaca yang disalut dengan emas yang boleh membunuh sel kanser apabila kapsul racun pecah. Beberapa syarikat luar negara telah menjalankan penyelidikan berkaitan penggunaan nanoteknologi, iaitu syarikat Gilead Sciences telah menjalankan penyelidikan dengan memerangkap dadah anti-kanser untuk merawati kaposis sarkoma dalam pesakit AIDS. Nanoteknologi juga digunakan dalam penghasilan komponen utama vaksin COVID-19 yang dikeluarkan Pfizer-BioNTech. Penggunaan partikel nanolipid itu dibuat bagi melindungi dan membawa messenger asid ribonukleik mRNA ke tapak sasaran yang tepat pada sel dalam badan manusia. Pada masa kini, di Malaysia, perkembangan nanoteknologi adalah seiring dengan perkembangan dunia. Penggunaan nanoteknologi sudah digunakan secara meluas dalam peralatan perubatan, implan dan ubat-ubatan. Antara kebaikan nanoteknologi adalah dari aspek pertanian. Industri pertanian juga mendapat kebaikan dari perkembangan nanoteknologi ini. Kesan aplikasi nanoteknologi ini berjaya membawa perubahan yang besar, iaitu meningkatkan produktiviti dan meningkatkan pendapatan para petani serta keluaran dalam negara kasar (KDNK). Sebagai negara yang masih bergantung kepada komoditi pertanian seperti beras, kelapa sawit dan getah, Malaysia sangat memerlukan nanoteknologi dalam proses dan kaedah melibatkan pengeluaran hasil tanaman dan penghasilan produk hiliran dari hasil pertanian. Antara bidang nanoteknologi yang berjaya diaplikasikan adalah bahan biopestisid, baja dan bahan salutan. Pengaplikasian nanoteknologi ini berjaya mengatasi masalah dalam pertanian seperti organisma apa rosak, pembiakan mikroorganisma dan bakteria. Masalah ini dikawal dengan penggunaan racun perosak yang bersifat toksik. Kesan daripada racun perosak menyebabkan masalah kesihatan yang serius kepada para petani seperti kanser dan lelah, mengganggu ekosistem tanaman seperti mengurangkan kesuburan tanah, pencemaran air dan kerintangan penyakit. Berdasarkan penyelidikan yang dijalankan untuk nanobiopesticide, sebatian biologi seperti aloin dari pokok aloe vera digunakan sebagai ejen enkapsulasi kepada garam argentum adalah bahan antimikrob untuk membentuk sebatian nanopartikel yang stabil. Kerana saiz nano yang kecil membantu sebatian ini diserap oleh organisma perosak dengan lebih optimum dan seterusnya mengurangkan penggunaan racun perosak bersifat toksik. Aplikasi nanoteknologi dalam bidang pertanian juga tertumpu kepada pemprosesan dan penghasilan sebatian baja. Berdasarkan kajian yang sudah dijalankan, baja HA berjaya menunjukkan tahap kebesaran yang tinggi. Baja HA sesuai digunakan di dalam bidang pertanian untuk menyalurkan nutrien seperti fosfat dan nitrogen dengan lebih cekap dan khusus untuk tanaman. Kajian terbaru yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan memformulasikan kepekatan baja nano yang berbeza ke atas pertumbuhan anak benih pokok betik ini meningkatkan pertumbuhan pokok sebanyak 30% sehingga 40% berbanding dengan penggunaan baja biasa atau konvensional. Nanoteknologi juga diaplikasikan sebagai salutan bagi memanjangkan tempoh jangka hayat buah yang hendak dieksport dan melindungi benih tanaman yang bernilai tinggi. Kaedah ini mengandungi bahan bioteraktif yang bertindak sebagai perencat enzim, kawalan pertumbuhan dan kematangan serta bersifat antimikrob penyakit tanaman. Teknologi ini dapat meningkatkan jangka hayat kesegaran buah-buahan. Ia juga dapat mengurangkan kerugian para pengusaha dan membantu mengekalkan nutrisi buah-buahan dan sayur-sayuran yang dieksport.
Esei terbaik yang seterusnya dikarang oleh Megha Darshini, anak perempuan Ashok Kumar, pelajar SMK Sultan Ismail, Johor Bahru. Sudah terang lagi bersuluh bahawa nanoteknologi ialah penggunaan jirim pada skala atom, molekul dan supramolekul untuk tujuan perindustrian. Semua orang mempunyai persoalan bagaimana ia dicipta dan siapa yang menciptanya. Idea dan konsep di sebalik nanosains dan nanoteknologi bermula dengan ceramah bertajuk "Terdapat Banyak Ruang di Bawah" oleh ahli fizik Richard Feynman pada mesyuarat Persatuan Fizikal Amerika di California Institute of Technology, Caltech, pada 29 Disember 1959, jauh sebelum istilah nanoteknologi digunakan. Dalam ceramahnya, Feynman menerangkan proses di mana saintis akan dapat memanipulasi dan mengawal atom dan molekul individu. Lebih sedekat kemudian, dalam penerokaan pemesinan Alta Precision beliau, Profesor Norio Taniguchi mencipta istilah nanoteknologi. Sehingga tahun 1981, dengan pembangunan mikroskop pengimbasan terowong yang boleh melihat atom individu, nanoteknologi moden bermula. Persoalannya, bagaimana nanoteknologi diguna dalam kehidupan seharian? Antaranya, rata-rata orang sudah pun menemui nanoteknologi dalam rangkaian produk pengguna harian. Nano zarah perak digunakan untuk menyampaikan sifat antimikrob dalam cucian tangan, pembalut dan sarung kaki, dan zarah nano zinc atau titanium ialah unsur pelindung UV aktif dalam pelindung matahari moden. Bukan itu sahaja, terdapat juga contoh dan aplikasi nanoteknologi. Elektronik, tenaga, bioperubatan, makanan, tekstil dan persekitaran merupakan contoh dalam nanoteknologi. Bagi elektronik karbon nanotube, hampir menggantikan silikon sebagai bahan untuk membuat microchip dan peranti yang lebih kecil, lebih pantas dan lebih cekap, serta wayar nanokuantum yang lebih ringan, lebih konduktif dan lebih kuat. Bagi tenaga pula, semikonduktor baharu yang dibangunkan oleh Universiti Kyoto memungkinkan untuk mengeluarkan panel solar yang menggandakan jumlah cahaya matahari yang ditukar kepada elektrik. Nanoteknologi juga mengurangkan kos, menghasilkan turbin angin yang lebih kuat dan ringan, meningkatkan kecekapan bahan api dan terima kasih kepada penebat haba beberapa komponen nano, boleh menjimatkan tenaga. Di samping itu, bagi bioperubatan, ciri-ciri sesetengah bahan nano menjadikannya sesuai untuk memperbaik diagnosis awal dan rawatan penyakit neurodegeneratif atau kanser. Mereka mampu menyerang sel-sel kanser secara selektif tanpa merosakkan sel-sel sihat yang lain. Sesetengah nanopartikel juga telah digunakan untuk meningkatkan produk farmaseutikal seperti pelindung matahari. Dalam bidang makanan, nanobiosensor boleh digunakan untuk mengesan kehadiran patogen dalam makanan atau nanokomposit untuk meningkatkan pengeluaran makanan dengan meningkatkan rintangan mekanikal dan haba dan mengurangkan pemindahan oksigen dalam produk yang dibungkus. Manakala dalam bidang tekstil pula, nanoteknologi memungkinkan untuk membangunkan fabrik pintar yang tidak bernoda atau berkedut, serta bahan yang lebih kuat, ringan dan lebih tahan lama untuk membuat topik redam motosikal atau peralatan sukan. Akhir sekali, dalam persekitaran pembersihan udara dengan ion, penulenan air sisa dengan buih nano atau sistem penabisan nano untuk logam berat adalah beberapa aplikasi mesra alamnya. Pemangkin nano juga tersedia untuk membuat tindak balas kimia lebih cekap dan kurang mencemarkan. Suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah nanoteknologi sebenarnya boleh merevolusikan banyak produk elektronik, prosedur dan aplikasi. Bidang yang mendapat manfaat daripada pembangunan berterusan nanoteknologi apabila ia berkaitan dengan produk elektronik termasuk transistor nano, diod nano, OLED, paparan plasma, komputer kuantum dan banyak lagi. Selain itu, nanoteknologi juga boleh memberi manfaat kepada sektor tenaga, pembangunan produk penghasilan tenaga, penyerapan tenaga dan penyimpanan tenaga yang lebih berkesan dalam peranti yang lebih kecil dan lebih cekap adalah mungkin dengan teknologi ini. Item seperti bateri, sel bahan api dan sel solar boleh dibina lebih kecil tetapi boleh dibuat untuk menjadi lebih berkesan dalam teknologi ini.
Di samping itu, satu lagi industri yang boleh mendapat manfaat daripada nanoteknologi ialah sektor pembuatan yang memerlukan bahan seperti tiup nano, aerogel, zarah nano dan barangan lain yang serupa untuk menghasilkan produk mereka. Bahan-bahan ini selalunya lebih kuat, lebih tahan lama dan lebih ringan daripada yang tidak dihasilkan dengan bantuan nanoteknologi. Akhir sekali, dalam dunia perubatan, nanoteknologi juga dilihat sebagai satu rahmat kerana ia boleh membantu mencipta apa yang dipanggil ubat pintar. Ini membantu menyembuhkan orang dengan lebih cepat dan tanpa kesan sampingan yang ada pada ubat tradisional lain. Anda juga akan mendapati bahawa penyelidikan nanoteknologi dalam perubatan kini memberi tumpuan kepada bidang seperti penjanaan semula tisu, pembaikan tulang, imuniti dan juga penawar untuk penyakit seperti kanser, diabetes dan penyakit lain yang mengancam nyawa. Umum mengetahui bahawa keburukan nanoteknologi ialah kemungkinan kehilangan pekerjaan dalam industri pertanian dan pembuatan tradisional. Seterusnya, anda juga akan mendapati bahawa pembangunan nanoteknologi juga boleh menyebabkan kejatuhan pasaran tertentu akibat penurunan nilai minyak dan berlian kerana kemungkinan membangunkan sumber tenaga alternatif yang lebih cekap dan tidak memerlukan penggunaan daripada bahan api fosil. Ini juga boleh bermakna kerana orang kini boleh membangunkan produk di peringkat molekul, berlian juga akan kehilangan nilainya kerana ia kini boleh dihasilkan secara besar-besaran. Di samping itu, oleh kerana zarah-zarah ini sangat kecil, masalah sebenarnya boleh timbul daripada penyedutan zarah-zarah kecil ini sama seperti masalah yang seorang dapat daripada menyedut zarah-zarah kecil asbestos. Seterusnya, pada masa ini, nanoteknologi sangat mahal dan membangunkannya boleh menelan belanja yang banyak. Ia juga agak sukar untuk dihasilkan, itulah sebabnya produk yang dibuat dengan nanoteknologi lebih mahal. Akhir sekali, senjata atom kini boleh lebih mudah diakses dan dibuat menjadi lebih berkuasa dan lebih merosakkan. Ini juga boleh menjadi lebih mudah diakses dengan nanoteknologi. Kita mengakui hakikat bahawa terdapat bintik-bintik terang dan gelap pada masa depan nanoteknologi. Di satu pihak, sektor ini dijangka berkembang secara global, didorong oleh kemajuan teknologi, peningkatan sokongan kerajaan, peningkatan pelaburan swasta dan peningkatan permintaan untuk peranti yang lebih kecil untuk menamakan beberapa. Walau bagaimanapun, risiko alam sekitar, kesihatan dan keselamatan nanoteknologi dan kebimbangan berkaitan pengkomersilannya boleh menghalang pengembangan pasaran. Amerika Syarikat, Brazil dan Jerman akan menerajui industri nanoteknologi pada 2024 dengan kehadiran penting dalam 15 negara Asia teratas seperti Jepun, China, Korea Selatan, India, Taiwan dan Malaysia. Sektor kosmetik akan mendaki kedudukan mencuri tempat ketiga daripada sektor bioperubatan dalam ranking yang akan diterajui oleh elektronik dan tenaga seperti sekarang. Sebagai konklusi, nanoteknologi adalah satu bidang sains yang menggunakan objek, partikel atau bahan yang halus bergaris pusat kurang daripada 100 nanometer. Ahli sains mendapati bahawa partikel-partikel yang bersaiz nano ini mempunyai kelebihan dari segi kekuatan, ketahanan dan juga lebih berkesan. Dengan teknologi mikroskop yang lebih baik, partikel-partikel bersaiz nano ini telah difahami dengan lebih baik dan banyak usaha telah dijalankan untuk memanipulasi atom dan molekul bagi menghasilkan pelbagai kemudahan untuk memudahkan kehidupan manusia. Teknologi ini masih baru tetapi mempunyai potensi masa depan yang cerah. Hampir semua alat dan kemudahan yang berkaitan dengan sains, teknologi, kejuruteraan dan perubatan berpotensi untuk memanfaatkan teknologi nano. Walau bagaimanapun, aplikasi teknologi ini masih lagi terhad pada hari ini disebabkan oleh pengetahuan yang terbatas dan teknologi serta kemahiran yang belum mencukupi untuk menggantikan teknologi hari ini dengan teknologi nano. Teknologi ini juga memerlukan makmal yang canggih dan mahal disebabkan oleh aplikasi yang terhad dan pengetahuan mengenai sifat-sifat partikel nano ini masih terbatas, maka ahli sains belum pasti apakah ada kesan sampingan yang serius ke atas kehidupan manusia dan alam sekitar. Terdapat kebimbangan bahawa di sebalik kelebihan partikel-partikel bersaiz nano ini, terselindung kemungkinan kesan negatif ke atas tubuh badan manusia dan juga alam sekitar khususnya nanopartikel yang wujud di dalam bentuk bebas.
Esei terbaik yang terakhir dikarang oleh Muhammad Aqil Wazif bin Syaiful Kazimi, pelajar Mahat Tahfiz Sains Darul Aman, Kulim, Kedah. Nanoteknologi ialah sains, kejuruteraan dan teknologi yang dijalankan pada skala nano, iaitu kira-kira 1 hingga 100 nanometer. Nanosains dan nanoteknologi ialah kajian dan aplikasi perkara yang sangat kecil dan boleh digunakan merentasi semua bidang sains lain seperti kimia, biologi, fizik, sains bahan dan kejuruteraan. Nanoteknologi juga dikenali dalam ringkasan sebagai nanotech, merupakan cabang sains yang menumpukan kepada jirim-jirim pada saiz antara 1 hingga 100 nanometer. Pada dasarnya, nanoteknologi ialah perluasan sains-sains yang sedia ada ke skala nano. Salah satu aspek skala nano yang terpenting adalah bahawa semakin objek-objek menjadi kecil, semakin besar nisbahnya antara luas permukaan dengan isi padu. Idea dan konsep di sebalik nanosains dan nanoteknologi bermula dengan ceramah bertajuk There's Plenty of Room at the Bottom oleh ahli fizik Richard Feynman pada mesyuarat Persatuan Fizikal Amerika di California Institute of Technology, Caltech, pada 29 Disember 1959, jauh sebelum istilah nanoteknologi digunakan. Dalam ceramahnya, Feynman menerangkan proses di mana saintis akan dapat memanipulasi dan mengawal atom dan molekul individu. Lebih sedekat kemudian, dalam penerokaan pemesinan alta precision beliau, Profesor Norio Taniguchi mencipta istilah nanoteknologi. Sehingga tahun 1981, dengan pembangunan mikroskop penyebasan terowong yang boleh melihat atom individu, nanoteknologi moden bermula. Sukar untuk membayangkan betapa kecilnya nanoteknologi. 1 nanometer ialah 1 bilion meter. Terdapat 25,400,000 nanometer dalam 1 inci. Selai surat khabar adalah kira-kira 100,000 nanometer tebal. Nanosains dan nanoteknologi melibatkan keupayaan untuk melihat dan mengawal atom dan molekul individu. Segala-galanya di bumi terdiri daripada atom makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, bangunan dan rumah yang kita diami, dan badan kita sendiri. Tetapi sesuatu yang sekecil atom adalah mustahil untuk dilihat dengan mata kasar. Antara pengaplikasian nanoteknologi ialah phytotoxicity. Tumbuhan merupakan komponen asas penting bagi semua ekosistem dan memainkan peranan penting dalam nasib dan pengangkutan zarah nano kejuruteraan (ENP) dalam persekitaran melalui pengambilan tumbuhan dan bioakumulasi. Ia juga penting untuk menyatakan bahawa bioakumulasi, biopembesaran dan biotransformasi nano zarah kejuruteraan dalam tanaman makanan masih belum difahami dengan baik. Sangat sedikit nano zarah dan spesies tumbuhan telah dikaji berkenaan dengan pengumpulan dan ketersediaan seterusnya zarah nano dalam tanaman makanan. ENP yang paling biasa ditemui dalam alam sekitar termasuk dalam salah satu daripada 5 kategori berikut: zarah nano berkarbon, oksida logam, titik kuantum, logam valensifar dan nanopolimer. ENP ini berinteraksi rapat dengan persekitaran sekelilingnya dan akibatnya ENP pasti akan berinteraksi dengan tumbuhan, dan interaksi ini seperti pengambilan dan pengumpulan dalam biojisim tumbuhan akan mempengaruhi nasib dan pengangkutan mereka di alam sekitar. ENP juga boleh melekat pada akar tumbuhan dan menimbulkan ketoksikan fizikal atau kimia pada tumbuhan. Untuk berinteraksi dengan tumbuhan, ENP perlu menembusi dinding sel dan membran plasma lapisan epidermis pada akar untuk memasuki tisu vaskular, xylem untuk diambil dan letak melalui batang ke daun. Dinding sel yang melaluinya molekul air dan zat terlarut lain mesti melalui untuk masuk ke dalam akar adalah rangkaian berliang matriks gentian polisakarida. Agregat AMP dengan saiz lebih kecil daripada liang terbesar dijangka akan melalui dan mencapai membran plasma, dan agregat zarah yang lebih besar tidak akan masuk ke dalam sel tumbuhan. Tetapi, penulis juga mengakui bahawa ENP boleh mendorong pembentukan liang saiz baru dan besar yang membolehkan internalisasi ENP besar melalui dinding sel. Sebaik sahaja mikro dan makro molekul memasuki dinding sel tumbuhan, molekul boleh diangkut melalui plasma desmata, organel antara sel berdiameter 20 hingga 50 nanometer. Laluan selektif dan bukan selektif melalui plasma desmata didapati mengangkut protein pengawal selian dan RNA dalam jarak dekat. Selain itu,
Nanoteknologi berpotensi membawa kemajuan besar dalam bidang perubatan. Nanobots boleh dihantar ke arteri pesakit untuk membersihkan penyubatan. Pembedahan boleh menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Kecederaan boleh diwaki sel demi sel, malah mungkin untuk menyembuhkan keadaan genetik dengan membetulkan gen yang rosak. Nanoteknologi juga boleh digunakan untuk memperhalusi pengeluaran ubat, menyesuaikan ubat pada tahap molekul untuk menjadikannya lebih berkesan dan mengurangkan kesan sampingan. Pada 2021, Nonwoven News melaporkan bahawa penyelidik di University of Rhode Island telah membangunkan pembalut pintar yang boleh mengesan dan memantau jangkitan pada luka menggunakan nanotube karbon berdinding tunggal. Tiub nano boleh mengenal pasti jangkitan dengan mengesan kepekatan hidrogen peroksida. Pembalut dipantau secara wireless dengan peranti kecil boleh dipakai dan dihantar ke telefon pintar untuk memalupkan pesakit atau penyedia penjagaan kesihatan apabila jangkitan dikesan. Di samping itu, nanoteknologi boleh mengubah cara kita memperoleh dan menggunakan tenaga. Khususnya, kemungkinan nanoteknologi akan menjadikan tenaga suria lebih menjimatkan dengan mengurangkan kos membina panel solar dan peralatan berkaitan. Peranti storan tenaga akan menjadi lebih cekap akibatnya. Nanoteknologi juga akan membuka kaedah baru untuk menjana dan menyimpan tenaga. Bidang elektronik ditetapkan untuk direvolusikan oleh nanoteknologi. Titik kuantum sebagai contoh ialah sel kecil yang menghasilkan cahaya yang boleh digunakan untuk pencahayaan atau untuk tujuan seperti skrin paparan. Chip silikon sudah boleh mengandungi berjuta-juta komponen, tetapi teknologinya mencapai hadnya, contohnya pada satu ketika, lita menjadi sangat kecil sehingga jika molekul tidak pada tempatnya, lita tidak akan berfungsi dengan baik. Nanoteknologi akan membolehkan lita dibina dengan sangat tepat pada tahap atom. Nanoteknologi sudah menyediakan bahan baharu yang boleh merevolusikan banyak bidang pembuatan. Contohnya, tiub nano dan zarah nano yang merupakan tiub dan zarah hanya beberapa atom merentasi, dan aerogel, bahan yang terdiri daripada bahan yang sangat ringan dan kuat dengan sifat penebat yang luar biasa, boleh membuka jalan kepada teknik baharu dan produk unggul. Selain itu, robot yang panjangnya hanya beberapa nanometer dipanggil nanobots, dan kilang nano boleh membantu membina bahan dan objek baru. Pada 2021, Jabatan Sains dan Kejuruteraan Bahan di MSI MIT mengumumkan bahawa mereka telah membangunkan kelas baharu molekul 2D buatan yang secara spontan memasang reben nano yang lebih kuat daripada keluli. Percubaan sebelum ini untuk mencipta reben nano sentiasa bergantung pada proses biologi yang akan rosak dari semasa ke semasa. Molekul baru ini tidak terurai walaupun ia berada di luar air. Dalam pada itu, jika tidak ada kewujudan nanoteknologi, orang ramai mustahil untuk mendapatkan akses kepada peralatan diagnostik perubatan yang lebih pantas. Hal ini mengakibatkan lab on a chip yang membolehkan ujian dalam masa nyata dan mempercepatkan penghantaran rawatan perubatan segera tidak wujud. Alat yang sangat canggih untuk mengesan dan merawat kanser, pembalut yang menghalang jangkitan, teknologi pengimejan perubatan yang tinggi tidak akan tercipta dengan ketidakadaan nanoteknologi. Nanofibers juga tidak dapat dihasilkan. Hal ini aplikasi perubatan termasuk bahan khas untuk pembalut luka tidak wujud. Pada waktu yang sama, ketidakadaan nanoteknologi juga boleh membantutkan angan-angan kepada pengangkutan masa depan. Dengan ini, penderia dan peranti berskala nano yang boleh menyediakan pemantauan berterusan kos efektif terhadap integriti struktur dan prestasi jambatan, terowong, rel, struktur tempat letak kereta dan turapan dari semasa ke semasa tidak akan pernah difikirkan oleh para pemikir dunia. Justifikasinya, bahan kejuruteraan nano dalam produk automotif termasuk bahagian struktur komposit nanopolimer, sistem bateri boleh dicas semula berkuasa tinggi, bahan termoelektrik untuk kawalan suhu, tayar rintangan berkuling yang lebih rendah, penderia dan elektronik berkecakapan tinggi dan kos rendah, panel solar pintar filem nipis, dan bahan tambahan bahan api dan penukar pemangkin yang dipertingkatkan untuk exhaust yang lebih bersih dan juliat lanjutan tidak dapat direalisasikan. Akhir sekali, dalam pengaplikasian tenaga pula, nanoteknologi meningkatkan kecekapan pengeluaran bahan api daripada bahan petroleum mentah melalui pemangkin yang lebih baik. Ia juga membolehkan penggunaan bahan api yang dikurangkan dalam kenderaan dan loji kuasa melalui pembakaran yang lebih cekap dan geseran yang berkurangan. Nanoteknologi boleh digabungkan ke dalam panel solar untuk menukar cahaya matahari kepada elektrik dengan lebih cekap, menjanjikan tenaga suria yang murah pada masa hadapan.
Sel solar berstruktur nano mungkin lebih murah untuk dikeluarkan dan lebih senang dipasang kerana ia boleh menggunakan proses pembuatan seperti cetakan dan boleh dibuat dalam gulungan fleksibel dan bukannya panel diskret. Penyelidikan yang lebih baru menunjukkan bahawa penukar suria masa depan mungkin boleh dicat. Demikianlah, semua ini tidak akan terhasil tanpa adanya nanoteknologi. Natijahnya, nanoteknologi telah dikaji secara meluas kerana potensinya untuk memajukan bidang bioteknologi dan penyelidikan perubatan. Agensi kawal sedia seperti FDA telah memutuskan untuk mengawasi bidang nanoteknologi yang baru muncul melalui pengaturan perundangan sedia ada. Ini boleh memudahkan pembangunan bahan nano yang bertanggungjawab yang berpotensi memanjangkan dan meningkatkan kehidupan manusia. Harapan saya ialah Malaysia akan memaksimumkan penyelidikan nanoteknologi semampu yang boleh agar dapat menandingi negara-negara luar. Hi, I'm Komatan. I'm working as a project manager in Osram Opto Semiconductors. I choose INO because the course is very relevant to my working field. Besides, INO have the best facilities and also flexibility for working adults like me to continue masters. INO also have the best lecturers who are very friendly and helpful. So I choose INO and I hope you will do too. As an alumna of USM, I'm confident that INO will prove itself to offer a relevant program with a constructive curriculum. I believe that the knowledge gained will lead me to new idea creations and will be useful for quality improvements. As cliche as it sounds, learning is a lifelong journey. The education gained today will bear its fruits tomorrow. So let's enjoy this worthwhile and rewarding journey throughout this course. Hi, I'm Raj Kumar, student from Institute of Nano Optoelectronics, USM.
This institute is located in Bukit Jambul, Pulau Pinang, and equipped with very high-tech equipments which can be used for your research and projects. From my experience of studying here, the studying environment is really very good, and the lecturers are professionals and knowledgeable, and also able to understand your situation, even you are working and studying as a part-time student. So I would like to recommend those who are interested in pursuing their higher level studies in nanotech or optoelectronics to join this course, as this course is really interesting and able to succeed easily in your future. Thanks. Hello, I'm from Iraq now. I'm as internationality postgraduate student at Institution Nano Optoelectronic in University Science Malaysia. I choose ANOR as my major because it sounds interesting to me. I knew that USM is the first university around the Malaysia which had the ANOR. When I got this information, I definitely say yes for ANOR. I am feeling excited as one of the students at ANOR due to so many equipment which you can use for your study or your research, as it is with all professional staff here. You will enjoy study here. Come in, look at ANOR, find your own personality to bring you succeed in the future. Bye. Hi, I am Tan Ka Yao, currently taking program of Masters of Science Nano Optoelectronics, which is a mixed program offered by Institutes of Nano Optoelectronics Research and Technology, University Science Malaysia, INO USM. It is believed that the knowledge and experience I gain throughout the study of this program could help me in facing the future developments of industry. The important concepts I grasp and the hands-on and practical skills I accomplished in this program and in completing my dissertation have prepared me well to be a better and more competitive person in facing future challenges. Join us now to be a part. Hello, my name is Hafiz and I have 8 years experience in semiconductors and 8 years experience in opto semiconductor. Why I choose INO? I'm taking a mixed mode program in nanoelectronics. The reason I'm taking this program is because of it enhance my understanding in my current job scope and also work related, where I found that it's a bridging between the practical and as well as theory that's provided by INO. This is enhanced again my knowledge of understanding of the device, from the material device and also the product as well as the applications. How is the feeling becoming the student in INO? Well, I can say it was a wonderful journey and thanks to the all lecturers with their open-minded where they exchange a lot of knowledge between theory and also practical. They accept in industry because for us in industry we are more towards the practical hands-on what we are seeing, and in academical wise there is a limitations of practical, but it's more towards the theory. So with this both so-called side of know-how and with the open-minded of the lecturers, it's really helpful a lot to bridge between the practical real world in industry as well as theory behind which we never understand until taking this course in terms of academical. Selanjutnya, kita akan teruskan ke sesi yang dinanti-nantikan, iaitu pengumuman pemenang pertandingan penulisan esei nanoteknologi anjuran MOSTI. Berikut merupakan pemenang bagi pertandingan penulisan esei nanoteknologi yang telah dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Bagi pemenang sagu hati akan menerima wang tunai RM100, Muhammad Akil Wazif bin Syaiful Hazimi daripada Mahat Tahfiz Sains Darul Aman, Kulim, Kedah. Bagi pemenang sagu hati yang seterusnya, Karis Lee Hui Eun, pelajar Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chanwa, Seremban.
Pemenang sagu hati yang terakhir, Mega Darshini anak perempuan Ashok Kumar, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Johor Bahru. Seterusnya, tempat ketiga yang memenangi wang tunai sebanyak RM300, Muhammad Nur Azrul bin Jasman, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Seri Yomping, Johor. Tempat kedua dengan hadiah sebanyak RM500 dimenangi oleh Kalpana Sri, anak perempuan Sri Krishnamurti, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri, Seremban Negeri Sembilan. Dan tempat pertama, pertandingan penulisan esei nanoteknologi yang memenangi wang tunai sebanyak RM800 jatuh kepada Liao Chong Ye, pelajar Sekolah Menengah Sains Banting. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pemenang pertandingan penulisan esei nanoteknologi. Pihak penganjur akan menghubungi para pemenang melalui email. Kepada peserta yang tidak memenangi pertandingan ini, harap boleh mencuba lagi pada masa akan datang. Maka, berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada anda yang menonton program hari ini hingga ke penghujung. Jangan lupa untuk saksikan program Jom Nano-Nano di Aino hari ketiga pada hari esok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.